sikit. Nah, Al-Haq muka surat 31. Nombor 11. Artinya, tidak ada Tuhan melainkan aku. Aku adalah satu dan tidak ada sekutu denganku. Sebab sama kita tak ada tolong. Jadi saya kata dia so. Jangan kata dua. Dan jangan kata ada hak lain. Tuhan selain pada aku. Saya kata. Sebab kita lebat-lebat mulut kata orang kafir semua tu Tuhan. Kita kata Tuhan dia. Jadi tak boleh kata Tuhan dia aku. Tak boleh guna kata Tuhan dia, kena kata orang kafir semua makhluk sebenarnya. Selamat gitu. Dalam Quran dia sebut orang kafir ni semua asnam, mana berhala. Tak saya guna makhluk, guna berhala. Hak dia semua tu nama dia berhala. Tak kira lah. Dia semua wusu ke, tari ke, tokong ke, Tuhan tiga ke, Tuhan ada anak ke, tak kira. Dan kita kena ingat. Kita nak sebut Tuhan, tu beringat pasal kita sebut ni ajuk dia. Tapi sebenarnya tidak Tuhan lah. Kalau molek kita sebut makhluk selalu. Peringkat ini adalah bahaya. Kerana ada orang yang direjam dengan batu sehingga mati kerana perkara ini. Ini adalah dulu-dulu cerita dulu-dulu. Dia kata lagu tu. Dia kata la ilaha illa ana. Wahdilah syarikat kali ni menyebabkan orang tu direjam dengan batu. Orang tak setuju dia orang tak erti, orang rejam dia batu. Kata salah. Ini kalau kita tengok ulama kita hak dihukum mati kerana tasawuf ni, salah satu daripadanya Hamzah Bamsuri. Hak dekat dengan kita lah. Nah, dia kata dia kata mana? Ku pandang-pandang, ku intai-intai. Tiada yang ada hanyalah engkau. Dia ambil daripada perkataan la ma'bud ataupun la maujud bihaqqin illallah. Tidak wujud selain pada Allah. Tidak ku sembah selain pada Allah. Dia dah ambil hak tu. Ini adalah peringkat jamu ya jami'. Jamu ya jami'. Dan poroku ba'dal jami'. Porok ni maknanya bahagian-bahagian selepas jamu'. Selepas banyak lah. Jamu' ni maknanya banyak dalam banyak. Di sini eniyat atau kendirian keesaan zat dan perbezaan sifat bercantum. Jadi sebab apa dia? Dia kata ainiyat. Ainiyat ni sebab apa? Sebab kalulah lain pada tu. Mana kalau kita kata jamak bijamak ni maknanya banyak dalam banyak. Maknanya Tuhan ni banyak dalam banyak-banyak hak Tuhan orang semua tu Allah saja hak patut dia Tuhan. Jadi kita kata hak lain Tuhan tu, jadi sininya dia kata sebab orang ni kata sifat tu bercantum dengan zat. Sebab dibaca sifat tu banyak. Sedangkan dalam Islam kita, dalam apa ni usuluddin, sifat besar. Tuhan tu so zat, so sifat, so apa, so asma. Tapi kena tahulah. Kena tahu guna. Tuhan ni so zat guano, so sifat guano, kita kata sifat 20. Tuhan ni kurang ada 20 sifat. Macam mana kata so sifat? Lain ni. Kita orang bodoh, kita so asing tu lah. Dia kata Tuhan ni so je sifat dia. Bapa kata sifat 20 ya. Sifat so je lah.
Makna so sifat tu ialah sifat, katalah sifat gapo? Sifat kidal duduk di Tuhan so. Sifat kuasa duduk di Tuhan so. Semua tu duduk di zat Tuhan belaka. Tak ada duduk lain pada zat Tuhan. Nah, coba persoalan kak. Weh, jauh sungguh lah demo ni. Payah. Dia tak bayaknya setiap sifat 20 tu wujud kidal bakar betul. Semua sifat tu duduk di Tuhan so. Dia tak duduk lain. Tak duduk di makhluk. Ya. Orang cerik bodoh dia kata pula, tak duduk kita gua ni, yang kat tangan ni. Mana ada kudrat ni? Mana kita lah ni kudrat. Dia kata dia orang bodoh. Dia kata dia orang cerik. Muakat semua dia dah. Dia dah pelaku sepomung tu di sekolah lu dalam wayang kulit. Tak dalam akak tangan ke akak. Tak apa tak berasa. Pasal takluk dia tu dia panggil takluk kebah. Takluk segera. Hak kita nak tu Tuhan seria belakang tu. Kita kata je kita nak pada dia. Tak tahulah boleh faham ke tak. Juga ada boleh faham ke. Ni akidah ni kita nak buat mati. Kalau boleh setara beripir pun muncul dah. Pergi dengan Allah, Alhamdulillah. Kita tak tahu lagi dengan berapa. Minta pergi comel lah dah. Jangan. Kena zikir semua, ingat Tuhan semua, biar kita pergi dengan sekurang-kurangnya dengan nama dia. Orang tarekat dia pergi dengan sifat dia. Orang hakikat dia pergi dengan zat dia. Tu hak pelik ya. Kita sebut sajalah tu. Tak sudah memikir lepas tu kok. Akhiratnya boleh tanyalah. Jadi sifat dengan zat ni, dia ni, sifat ni dia tak boleh duduk, dia diri sendiri tak boleh. Dia nak suruh nampak dia tu kena dia duduk di zat. Kalau bahasa kita makhluk ni, sifat kita ni nyata apabila dia duduk di jirim jisim. Jirim jisim ni apa dia? Kalau orang ngaji sekolah kok, sama ada tanah air api angin. Ataupun duduk di hak toko ni dia panggil jisim dah. Kemudian air. Dia air. Kemudian dia di udara, angin. Kemudian dicampur. Kemudian dia sebati. Tu. Sifat duduk situ nampaklah. Misalnya ijan. Dia kena duduk di, nak suruh nampak ijan, kena duduk di sejadah. Sebab sejadah tu jisim. Atau kita tengok, tari betul-betul nampak merah. Dia duduk di apa? Dia duduk di udara. Nampak merah. Kalau tidak, tak nampak merah. Tu kalau dia tidak duduk di jirim jisim. Itu sifat makhluk. Sifat Tuhan apa? Maknanya sifat dia tu hanya duduk di zat dia. Yang ada kita boleh kat tangan ni, dia tidak duduk di kita, dia hanya nyata di kita. Sebab apa sifat tu? Sifat ma'ani. Apa makna ma'ani? Ma'ani ni maknanya serupa. Kudrat di kita dengan kudrat di Tuhan tu serupa. Maksud kudrat dia. Cuma nyata di kita ni sikit. Kita soal, apa nyata sikit? Sekadar nak suruh kenal dia. Walaupun tu lah. Cik elektrik berapa juta megawatt. Tapi nyata di sini 40 watt.
Tak apa, yang tu 40 watt je ambil 24 megawatt mari sini. Jadi gua nombor ni. Kalau lebih api kan. Ya. Lebih habis meletuplah dia. Begitu juga makhluk ni. Apabila kita bahagi, belah. Ya? Belah kau dia. Apabila belah benda tu, sama ada sebatia ke, sama ada campuran ke, sama ada benda tu unsur ke, kita belah. Kalau sebatia belah tu dia jadi campur dulu. Belah lagi dia jadi unsur. Unsur ni so benda. Kalau besi ke besi. Kita belah besi tu. Peralu. Dia jadi gapo. Kalau peralu. Dia jadi gapo. Dia jadi proton atau ion. Kecil itu. Kita belah lagi ion tu. Dia jadi gapo. Yang kena tanya orang sains ni. Kita tak ngaji sains ni. Dia ngaji sains kan tu. Jadi gapo. Kalau belah lagi. Jadi atom. Nah, atom ataupun orang atau Allah dia sebut sebagai kau dia. Inilah buah atom ni. Apabila belah lagi dia akan mengeluarkan satu tenaga yang kuat. Ini kerja Tuhan. Apa? Sebab benda tu terlalu halu, nak royak benda ni tak ada kuasa tu dia. Tapi kita tak kata benda tu kan. Dia boleh bergelar lagi, boleh bergelar atom. Dia tak kata atom lagi. Dia sebenarnya tidak. Hak itulah kuasa Tuhan. Sedikit kuasa Tuhan dia nak nyatakan di benda tu. Sedikit je tu. Benda tu tergelar Hiroshima Nagasaki tu. Lah tak tahu tu dia nak latun dia. Ni buat-buat tu. Duk balok dia. Hamah dengan. Hamah apa nama ni. Kosam dengan. Israel. Tu pula ni kita duk pelik. Orang Islam lagi sokong Israel. Jaga-jaga tu dah. Dah paling sedih sekali lah ni. Ada orang Islam duk peruduh kepada kepada Hamah dengan Qasam tu duk kata demo ni Wahabi lah, demo ni Syiah lah, demo ni macam tidak ahli sunnah lah. Maknanya duk hentam sesama Islam. Dalam nak lawan kafir ni pun duk balah lagi sesama Islam. Hak ni hak parok balik kita ni. Kita tengok dalam WhatsApp ke apa kok, YouTube ke apa. Allah kata apalah, orang Islam ni gila sangat. Ngaku Islam tapi benci kepada Islam. Kita tak kira lah. Lah ni pendirian kita tak kira lah dia Syiah ke, dia Wahabi ke, dia ke belah lah dia. Cuma kalau dia kafir kita tolak lah. Letak setakat tu lah. Dia mahu kena tu kawin ni. Tak kawin betul kan tak sih. Kawin ada dah tu imam Syafi'i. Kena tegah lah gitu je. Kalau kata ada mau neraka tu semua tu imam Syafi'i. Kalau kawin neraka agak ramah lah orang lain neraka. Itu imam Syafi'i neraka. Kena kata begitu. Dia jawab buat-buat ni nak gitu. Tak boleh kata kawin salah nak turut demo pun. Barak alik kita. Ni dah mari akhir ni. Lah ni nak mengaku Imam Mahdi. Waktu Imam Mahdi, waktu ni Imam Mahdi. Kena sikit lagi. Kena orang Israel mengaku Imam Mahdi. Jangan alik kita. Okey, kita cari test dia sikit lah. Banyaknya sifat adalah perkara khayalan di dalam ilmu. Banyak sifat Tuhan ni dia kata khayalan saja. Khayalan dalam ilmu saja. Iaitu tidak wujud. Bukan saja di luar, tetapi juga di dalam ilmu. Kaedah sifat-sifat ketuhanan ni, hak rayak di segi ilmu tu, nak suruh kita reti Tuhan dia lagu mana. Bukanlah dia nak royak tu Tuhan tu banyak sifat dah. Ya, banyak sifat tapi nak suruh kita tahu bahawa Tuhan lah yang terlebih. Yang terlebih yang menjadikan kita.
Jadi kena dia jadi ke kita. Mana tak sedar fikirlah. Tak sedar katalah lemah situ, lemah sini. Dia jadi ke kita ni, alai ni luah begini mau boleh dia buat. Sudah, fikir lagi tu, sudahlah. Alai luah begini mau dia boleh buat dengan mudah. Walaupun disebut dalam Quran ni hari, tetapi bagi orang hakikat, dia kata alai dia hanya nampak alai ni hanya dalam ni alai, bukan ni hari tu, fi sitati ayam itu. Bukan ni hari tetapi ni peringkat. Hak nampak alai. Peringkat teratas hadiah tak ada alai tu saja. Dia duduk situ. Misalnya Zaid mempunyai beribu-ribu sifat. Sesungguhnya pun sifatnya banyak, namun zatnya tidak lebih daripada satu. Orang kata Zaid ni ada gini-gini sifat banyak pun, hanya duduk di Zaid, dia tak duduk lain sifat itu. Kerana tambah dengan perkara-perkara khayalah yang tidak membanyakkan hakikat perkara yang sebenarnya. Hanya dia bawa tidak hakikat, dia bawa cerita saja. Seperti satu, kita campur dengan kosong, maka sebenarnya satu je. Satu ni Allah, lain pada Allah tak ada, kosong. Royaklah berapa, kosong, campur kosong. Akhirnya sama dengan satu juga. Nyata Allah Esa. Kalaulah kita ni ngaji tasawuf, nyata Allah Esa. Sebaliknya pula zat itu melarutkan atau meresapkan banyaknya perkara khayalan tadi. Jadi seolah-olahnya kok sifat-sifat tu larut dalam zat tu, dia kata. Larut, meresak dalam zat tu. Tetapi sebenarnya sifat tu nak suruh nyata sifat tu untuk menyatakan zat tu dalam keadaan tu. Tu je. Apabila perkara khayalan ini menjadi betul ada, ianya menjadi dinding luar penyakit otak dan menimbulkan syok wasangka. Jadi sebenarnya kalau kau banyak kita bicara sifat-sifat ni, maka akan timbul satu ketikanya syok wasangka. Satu penyakit otak. Dia kata di taksih ni. Proses ini jika berlanjut akan menjadi kufur. Silap tak silap dia mengaku Tuhan. Tuhan langit ke? Tuhan bumi ke? Dia tu mengaku Tuhan pasal dia tak erti beza antara Allah dengan makhluk. Dia tak erti beza. Maka dia sendiri mengaku Tuhan. Ya? Dia tak sedia mengaku Tuhan. Dia kata Muhammad tu Tuhan tu. Jaga-jaga Allah. Dia kata Nabi Muhammad atau Allah dah. Jadi bahaya ada benda-benda gini. Ia berarti menyembunyikan satu hakikat dengan kegelapan sok wasangka. Maknanya dia royak gitu. Kenapa? Kerana sepatutnya saja benda tu, tetapi dia buat banyak dengan sok wasangka saja. Sebab apa? Tuhan kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Surah Al-Baqarah ayat 7. Yang bermaksud Allah menutup hati mereka itu, pendengaran mereka itu, dan pandangan mereka itu, dan adalah penutup, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Jadi dia Tuhan tutup, dia Tuhan khatam. Khatam ni maknanya teri lah. Teri hati tu maknanya dia teri, dia melekat dengan benda teri tu. Tak boleh dah. Orang kafir ni Tuhan teri, sebab tu dia tak mengaku Tuhan tu. Kenapa Tuhan teri je? Tuhan nak tunjukkan bahawa orang kafir ni asalnya Islam. Bapa dia boleh jadi kafir. Sebab semua manusia ni, kalau kita tengok daripada sejarah, asal daripada Tok Adam. Lepas tu anak Tok Adam tak ada jadi kafir. Lepas tu zaman Nabi Nuh, hak kafir ramai-ramai tu mampu habis dengan banjir. Tak ada dengan Islam 40 kelamin.
Pas daripada 40 kelamin tu jadi kafir pula. Ya Tuhan hacur pula kaum kaum Samud, kaum Sabak. Lepas tu kaum Yahudi ni daripada keturunan Nabi Yakub. Sebab Nabi Yakub sendiri Israel. Pas ada Nabi Yakub tu kafir dah. Berimeh, comel dia royak pada kaum dia. Tapi kaum dia tu jadi tinggal. Nabi royak tu duk amal hak kafir hak Tuhan larang. Jadi maknanya orang kafir lah ni kita dia kata dia tu asal dia kafir. Asal tu dia tu Islam. Keturunan dia Islam. Tapi kerana Tuhan tutup dia tidak bagi hidayah, maka dia kekal dalam kafir. Adalah tidak ada kualiti wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita terima ni orang kafir. Tu hak bodoh dia tak tahu makna kafir tu. Kafir tu bahasa Arab. Itu panggil non muslim. Non muslim tu orang putih. Ada itu kafir. Bapa tu suka cakap orang putih ya, bukan kita orang Islam ni. Kita guna kok bahasa Arab. Nah. Kalau Melayu dia kata tidak Islam. Ilah nak kajak ke mana-mana. Dia takut guna kafir guna tidak Islam. Tak apa, tak ada. Tak salah. Tapi jangan kita menyalah kalau orang sebut kafir. Sebab kafir tu tak ada. Tidak Islam tu Melayu. Cina tak tahu kok mana dia sebut. Dia ada Cina sebut orang putih. Non Muslim. Itu orang putih. Cina tak tahu lah berapa. Jadi benda tu benda sama je. Istilah. Tetapi lah ni orang kafir anggap dia tu bukan kafir. Dia berislam juga. Kalau kafir pun. Biar orang kafir guna. Di kita duk putih ke guna. Kita ni jadi nyanyi kali kita. Kita duk guna istilah dia juga. Ikut dia. Tak boleh kecek kafir ni. Jangan kata kafir. Mana tahu dia Islam ke? Kita pula. Pada setengah orang dia kata, orang kafir masuk surga juga. Mana boleh? Carilah satu ayat tu jamin orang kafir masuk surga. Carilah. Dalam hadis ke? Tak ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya sallallahu alaihi. Ya Allah, ya kami pernah melakukan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya jadi ilmu yang bermanfaat dan amalan kami. Ya Allah, ya kami jelas kami semua hamba yang ingat musan malayah ni musan malayah Allah. Ya zikir manusia malayah Allah. Ya redha dan manusia malayah Allah. Ya ma'rifah manusia malayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.